أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kita mulakan dengan umul kitab majlis kuliah kita pada malam ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, yang saya muliakan, yang saya hormati Yang Berusaha Tuan Nazir Masjid, Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, Tuan-tuan Pak Siak, Tuan-tuan Haji, Tuan-tuan Guru, Tuan-tuan Puan-puan, tetamu Allah yang saya muliakan, rahimakumullah. Sebelum kita meneruskan kuliah pada malam ini, jangan lupa niat iktikaf. Duduknya tuan-tuan, puan-puan di masjid kita ni adalah berganjaran, diberi pahala oleh Allah Ta'ala, insyaAllah. Tahniah kepada ahli jawatan kuasa masjid, ya, Tuan Nazir dan ahli jawatan kuasa yang lain, serta jemaah-jemaah yang telah memberikan infak, ya, kepada masjid ini. Saya rasa betul ke kapet ni lama ke baru? Ya, punya alhamdulillah. Bila saya rasa hanyes, baru. Tahniah, untuk keselesaan para jemaah, alhamdulillah. Baik. Kedua, saya sangat-sangat bersyukur ke Allah Ta'ala kini dan selama-lamanya kerana saya berkesempatan lagi berjumpa dengan tuan-tuan, puan-puan di masjid ini yang saya rindui selama hampir 2 bulan. Allah beri sedikit cubaan kepada saya dalam keadaan tidak sihat, walau bagaimanapun, ya, diberi peluang juga untuk bertemu tuan-tuan sekali lagi, insyaAllah. Syukur, alhamdulillah. Itu yang disebut oleh Allah SWT, ya, dan disebut juga oleh Nabi SAW. Ambillah 5 ataupun rebutlah 5 sebelum 5. Orang yang pernah duduk hospital, dia tahu. Kalau orang nak sedar lah. Kalau tak nak sedar, sebulan pun duduk okey je. Nak? Maksud saya, bila kita macam saya duduk di hospital, tak boleh nak buat apa. Dah wire sini, wire sana, jarum sana, jarum sini. Nak semayang pun susah. Nak pergi tandas pun diikut. Ya, diikut je. Jadi, semasa kita sihat lah, macam Tuhan yang Allah kurniakan sihat, masa inilah. Nak buat ibadah ke, nak menuntut ilmu ke, nak buat kebajikan ke, nak bermasyarakat, ini. Bila kita dah terlantar, sama ada di hospital atau di rumah, di katil, tidak apa benda yang kita boleh buat kecuali apa yang kita mampu untuk lakukan kepada Allah SWT. Itu baru sakit. Belum lagi habis nyawa. Tengok dulu semalam, ya, sahabat kita, tuan guru kita, juga tuan guru saya tu, ya, masa tarannum Al-Quran dulu, masa kami kursus guru-guru agama, dia salah satu daripadanya, Tuan Haji Zaiz, Jaiz dan Jarum, dan Ustaz Allah Ustaz Syahri adalah muridnya. Jadi dia mengajar kami. Mantan Imam Ustaz Majid yang sentiasa semat, ke mana dia pergi mesti bersampinnya. Allah Akbar. Selain daripada ustaz-ustaz yang lain,
telah diambil. Saya pun walau duduk di hospital 10 hari tertanya-tanya, aku boleh balik rumah ke tidak? Betul tuan. Ramai sahabat-sahabat saya yang duduk hospital terus tak balik. Tiba-tiba dapat WhatsApp, sepulang meninggal, jenazahnya akan diuruskan di sini, ke bumi di sini, habis. Jadi alhamdulillah, ya, yang penting dua tu. Pertama, kesihatan kita, kedua, sebelum kita meninggal, dan yang ketiga, masa yang Allah bagi kita untuk melakukan ibadah. Kalau saya tak sebut pun tuan-tuan semua tahu tuan-tuan. Bila kita meninggal, tidak ada apa yang kita bawa kecuali amalan kita. Kasih sayang isteri, anak, cucu, cicit dan sahabat-sahabat. Kita juga tinggal. Habis saja talqin, imam, mereka tu balik, kita tinggal seorang. Yang mereka balik, makan, minum dan sebagainya seperti biasa. Kalau tidak ada macam saya lah, kurang amalan kita, apa yang kita nak jawab? Apa modal kita? Apa saham kita? Yang Allah janjikan perbuatan yang baik dibalas baik, yang jahat juga akan dibalas seksa ataupun jahat. Berdasar itulah saya menguatkan semangat saya untuk hadir. Walaupun tak berapa lagi, kalau ikut perasaan malah datanglah nak rehat. Pasal saya kalau sembahyang lama pun berdiri, apa momen rasa nak tumbang. Sebabnya mudah-mudahan Allah beri kekuatan kepada saya, kita sama-sama. Sementara saya bernyawa ini, saya mampu, saya teruskan sunnah Rasulullah SAW. Alhamdulillah. Terima kasih tuan-tuan yang mendoakan saya, ada yang datang rumah dan sebagainya. Terima kasih banyak-banyak. Yang penting doanya. Sampai dulu semalam pun rumah saya macam hari raya. Hari-hari orang datang. Lepas isyak, lepas asar, lepas zuhur, kadang pagi. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur sahabat-sahabat yang sempat datang. Selain dia mendoakan kesihatan saya. Jadi tengok kitab kita, muka surat 303, buku lama. Perenggan akhir, bab menyuruh yang baik dan menegah yang mungkar. Nanti saya baca, tuan-tuan tengok ayat Quran surah Ali Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Sadaqallahul azim. Ali Imran ayat 104. Yang bermaksud, adakanlah di antara kamu suatu umat yang mengajak kepada kebaikan, menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat jahat. Berkaitan dengan ayat ini, kita baru saja, saya tengok WhatsApp masjid tuan-tuan penuh aktiviti. Ceramah-ceramah dari luar datang menyambut Maulid Rasul. Tidak lain tidak bukan mengingatkan kita kepada Rasulullah SAW. Ada majlis mahal hijrah, Maulid Rasul dan sebagainya. Tidak lain tidak bukan untuk meningkatkan iman kita, untuk mencerahkan Islam kita dan meningkatkan amal kita kepada Allah Ta'ala. Pendek kata, kalau tidak ada sambutan mahal hijrah, tidak ada sambutan Maulid Rasul, apa perayaan dalam Islam yang kita buat? Tak ada. Walaupun ada di kalangan masyarakat yang berkata bid'ah dan sebagainya, tapi bid'ah itu yang tidak wajibkan oleh Rasul. Nabi tak wajibkan, tapi kita lah. Nabi dia tak angkat diri dia, hebat tak hebatnya. Kita sendiri sebagai umatnya meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan kemuliaan kita kepada Rasulullah SAW.
Kerana kehidupan kita sebagai umat manusia, hamba Allah, umat Nabi Muhammad SAW tidak lari daripada 5 perkara, 5S. Kalau nak jadi sebagai umat Nabi SAW yang akan mendapat syafaat, mendapat rahmat dalam kehidupan kita di akhirat, di alam barzah, mendapat bantuan pertolongan Allah, tidak lain tidak bukan kita kena buat 5S itu. S yang pertama, kita wajib bersyukur ke Allah Ta'ala dan berterima kasih kepada Nabi SAW. Kerana Allah hidayahkan kita sebagai orang Islam dan beriman. Itu nikmat yang paling besar. Itu. Kita dijadikan umat Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Nabi sendiri yang diiktiraf, dilantik menjadi Nabi seperti Nabi Isa, Nabi Musa. Mereka itu sangat berhajat. Mohon pada Allah, kalau boleh aku dapat menjadi umat Muhammad. Tapi orang yang kurang ilmu, yang imannya kurang mantap, amalannya tak berapa, pendekatannya, maka dia buat tak kisah. Dah Allah iktiraf yang kita baca tadi, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Tapi tak kisah, pasal tidak menilai yang dia itu adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang tuan-tuan baca, tuan-tuan dengar ceramah, tengok TV, macam semalam pilot, Ustaz pilot dia ceramah dekat TV Al-Hijrah bab syafaat. Bukan semua orang mendapat syafaat, kecuali yang betul-betul mendapat pilihan Allah biiznillah. Tapi percayalah, Rasulullah minta itu. Rasulullah tangguhkan satu doa, yang lain ditunaikan satu doa supaya umat dia mendapat syafaat. Maksud tuan-tuan, perempuan, tuan-tuan yang beriman, tuan-tuan yang berilmu, kita tahu apa itu syafaat. Siapa yang layak mendapat syafaat? Siapa yang dibenarkan oleh Allah Ta'ala memberi syafaat? Nabi-Nabi yang lain tak dapat. Dia dah minta banyak. Masa dia hidup, minta banyak. Tapi Nabi Muhammad SAW menangguhkan satu permintaan untuk di akhirat kelak, iaitu syafaat. Berdasar itulah, supaya S yang pertama tadi, kita banyak bersyukur, berterima kasih yang Islam yang dibawa oleh Nabi SAW untuk kita amalkan bersama. Itu yang pertama. Yang kedua, kita hendaklah melaksanakan, mempraktikan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sifat-sifatnya? Kita tak mampu nak buat banyak, kita buat 4 perkara tu. Pertama sekali, amanah. Tuan amanah dengan Allah dan Rasul. Kita diamanahkan sebagai hamba Allah. Yang disebutkan tidak dijadikan manusia itu melainkan untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Itu ayat yang banyak dibaca oleh ustaz-ustaz kita. Bukan saja-saja selain menjadi khalifah ke dunia ini, kita menjadi satu tanggungjawab, amanah. Itu yang dikatakan tadi, hendaklah menyuruh yang baik dan menegur yang mungkar. Ada kita buat, insya-Allah, mudah-mudahan. Ya, paling tidak pada keluarga kita, isteri, anak-anak, keluarga terdekat, orang pejabat kita, kalau kita akan kerajaan, ketua jabatan, sedikit sebanyak dakwah itu kena sampaikan. Rasulullah
berada 13 tahun di Mekah, tidak lain tidak bukan untuk apa dia, menghasilkan Allah SWT, berdakwah. Amat berat tugas yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kita nak suruh anak kita buat satu benda pun susah kadang-kadang. Suruh isteri nak buat satu benda pun kadang susah. Dia cakap berlawan, ada je alasan. Tapi dalam keadaan Yahudi, keadaan Nasrani, orang Quraisy yang memang kasar, bengis, degil, apa lagi, hatta walaupun sekarang dia orang Islam, tapi orang Arab, macam mana perangai dia? Contoh yang dah pergi Mekah, tahu perangai Arab macam mana, polis Arab macam mana, immigration pegawai dia macam mana. Ada macam kita kawanti dekat Kelai. Kalau Kelai dah kena lama kena buang kerja. Kalau dah kerja, tak ada kerja. Itu pun banyak kena komplain. Ya. Jadi dengan sebab amanah tadi, kita jalankan tanggungjawab. Ukur iman kita lakukan, ukur Islam kita lakukan, perkara-perkara masyarakat kita lakukan. Itu yang dikatakan amanah. Tak semua kita mampu buat, tapi kita buat di atas kemampuan kita, kesihatan kita. Macam contoh, orang yang sakit di hospital, dia buatlah cara sembahyang dia, menghormati waktu ke, sembahyang duduk ke dan sebagainya. Itu tanda kita masih mentaati perintah Allah, walau bagaimana keadaan. Kerana kita ni, kalau Allah nak duga, bukan kita kira orang baik ke tak baik ke. Saya kira-kira, kalau nak kira, aku nak pergi sembahyang ni, nak pergi sembahyang subuh, benar, bukan pergi disco. Nak pergi sembahyang subuh, tiba-tiba jatuh. Kalau fikir logik, tengok nak buat baik pun Allah beri musibah, apatah lagi yang jahat. Tapi kerana kita ni manusia, selalu mendapat dugaan. Nak tengok kesabaran kita, nak tengok keimanan kita, nak tinggikan darjat kita dan nak mengampunkan dosa kita. Kita banyak dosa tuan, saya banyak dosa. Tak tahulah, kalau tuan-tuan, aku tak ada, okey je. Tapi itulah ceritanya. Tapi rupanya tuan-tuan, kalau kita jatuh ni, tak rasa sakit tuan-tuan. Saya boleh bangun balik, motor tak mati, enjin dia start, naik balik rumah, sembahyang subuh kat rumah. Rumah cuci darah, sambil sembahyang pun tak rasa pedih. Dah habis sembahyang nak baring, baru sana sakit, sini sakit, pedih. Allah Akbar. Pergi ke hospital, dia tengok saya, dia ingat jatuh biasa je kan. Duduk atas wheelchair, dah tak ada darah, tak ada apa. 2 jam tunggu doktor. Ya Allah, ini dah getar. 2 jam kan. Lepas tu pukul 9, pergi 6 lebih, pukul 9 baru x-ray, baru dia tahu getar. Allah Akbar. Sakit tuan-tuan. Tapi masa kena tu tak ada. Saya balik rumah, ambil wuduk, saya sembahyang. Pasal saya pergi tu ngam-ngam tengah kamal. Bila tengah kamal, Allahu Akbar, Allah Akbar, saya kalau nak naik jalan besar, tiba-tiba jatuh, moment. Itu puncanya. Jadi dikatakan cerita, Alhamdulillah pagi tu saya masih dapat sembahyang subuh berjemaah dengan orang rumah saya. Alhamdulillah. Baik. Jadi nak sebut tadi, Allah nak duga kita musibah dan sebagainya, sakit, tak kira baik dan jahat. Berapa ramai para ulama yang sakit meninggal, kan? Allah yarham Ustaz Sabini, Allah yarham Ustaz Salihin, Allah yarham Ustaz Haji Sidi, Allah yarham Ustaz Rashid, Allah yarham Ustaz Sajuni, banyak lagi, Ustaz Halim dan sebagainya. Tak kira kau baik tak baik, sampai masanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Okey.
Ya, itu yang kedua. Jadi sifat tadi amanah. Kedua, tabligh, sampaikan. Kerana tuan-tuan, bila kita meninggal, tidak apa yang kita bawa. Saya tak bawa apa-apa kecuali kain kapan, kita tinggal seorang, dan amalan lah. Anak, isteri balik, harta benda, kereta balik, rumah tinggal, semua tinggal. Itu sebab kita wasiat dengan anak isteri, kalau ayah meninggal, kalau ada sedikit-sedikit harta, wakafkanlah. Ya tak? Yang mampu wakafkan. Engkau anak-anak, ayah dah beri pelajaran. Alhamdulillah, kerjaya-kerjaya masing-masing ada. Sedikit banyak yang ayah tinggalkan tu, kalau tak sempat ayah wakafkanlah. Sekarang banyak pembinaan masjid, surau, tahfiz, wakaf. Itu saja tolong kita. Nak kata ilmu banyak, tak. Nak katakan anak yang soleh, wallahu alam. Ya, amal jariah pun begitu juga. Jadi inilah yang tuan-tuan duduk antara setengah jam 40 minit setiap malam, kuliah subuhnya, duha dan sebagainya. Itu yang akan menjadi benteng dalam kehidupan kita di alam barzakh dan di akhirat. Bukan sekejap tuan-tuan, 1000 tahun. Antara satu tempat di padang mahsyar, meniti siratal mustaqim, menunggu untuk mendapat catatan buku kita. Kemudian ashabul yamin ke, ashabul shimal ke, kita tak tahu. Tetapi di atas doa kita, di atas amalan yang tuan-tuan kita lakukan, mudah-mudahan Allah terima. Jadi yang kedua, sampaikan walaupun sepatah dua perkataan, tapi memberi pengajaran kepada seseorang. Mungkin dengan berkat apa yang kita sampaikan itu diamalkan oleh mereka. Itulah mereka buat dengan keikhlasan, kita menyampaikan pun dengan keikhlasan. Itu yang mendapat keberkatan dari Allah SWT dan mendapat ganjaran dari Allah SWT. Kemudian sifat benar dalam semua perkara. Rasulullah tak pernah bohong. Benda tu pahit ke, manis ke, mengancam diri dia ke dan sebagainya, dia cakap benar. Benar di luar, di lisan, benar dalam perbuatan, dan benar di hati. Itu yang susah. Hati tu, nak jaga hati yang susah. Yang dia kata sifat-sifat mahmudah terbitnya dari hati. Bila hati itu baik, hati itu bercahaya, hati itu berilmu, maka amalan kita pun akan terjurus kepada yang baik. Jadi perkataan kita benar, walau siapa yang kita jumpa, walau siapa kita berhubung, walau siapa kita berkata, itulah dia kebenaran. Kemudian di akhir ialah tabligh Siddiq, amanah, tabligh, fatanah, cerdik. Macam mana nak bagi cerdik? Semua orang Allah kurniakan cerdik, kecuali orang yang akal dia Allah ambil. Orang yang OKU, otak dia tak apa-apa betul. Itu sebabnya dia tak ada taklifi. Orang yang OKU, akal yang tergencat, terkejar akal, dia tak ada taklifi, tak ada kewajipan. Dia tidur kat kaki 5, dia tak ada rasa jamuk pun. Tuan-tuan pun tak. Tidur Arafah pun mengelesih. Yalah, tidur dekat Arafah, pergi haji pun mengelesih. Ada kapet lagi. Yalah, ada kipas. Tempat kecil. Ini pula tidur kat kaki 5. Tapi bila orang yang tidak ada taklifi, tak ada kewajipan katanya, tak ada wajib sembahyang, puasa, zakat, haji, tengok, dia tak ada rasa sejuk. Orang sibuk lah, COVID lah, itulah, okey je, panjang pula umur dia. Kita yang tidur dengan kelambunya,
dengan ubat nyamuknya, dengan airconnya, dengan kipasnya, dengan tilam empuknya pun tak selesa. Ya. Bukan tilam yang empuk itu menyebabkan kita boleh tidur lena. Semua nikmat Allah. Bukan makanan yang sedap itu yang boleh menyelerakan kita, adalah selera makan. Masa saya di hospital, ya, apa benda pun saya tak boleh masuk. Bagilah makan. Sayur, buah tu tak masuk. Tuan-tuan yang pernah ke hospital tahulah. Dah lah tak makan, dicocok pula hari-hari. Pagi cocok, petang cocok, pagi cocok, ambil darah, dah lah kurus. Cocok sana, cocok sini. Allah Akbar. Itu cocok di dunia tuan-tuan. Jarumnya halus. Macam mana yang disebut oleh Rasulullah dalam kubur. Sujak al-ukhra, ular yang dihidupkan, kala kejengking dan sebagainya. Allah, itu semua dengan percaya kepada ghaib. Orang yang tak percaya kepada ghaib, alah, kau dah tengok, kau pernah mati, kau masuk kubur. Soalan itu masa akan datang. Nah, muda lagi. Habis Ustaz Asari berapa itu umur dia? Baru 42. Dengan saya 30 tahun ke atas, baru sama. Sampai masa. Ya, jadi berdasar itulah kita kena ada sifat, ya, cerdik. Ya Allah bagi ini kita gunakan. Allah bagi kita akal, Allah beri perasaan, ada naluri, kehendak dan sebagainya, kita gunakan, manfaatkan. Dunia kita ambil, akhirat kita junjung. Kerana kehidupan dunia sebentar. Susah macam mana susah pun ada yang akan tolong kita. Sibuk beras mahal, mahal-mahal pun ada juga mampu beli. Tapi yang besok di alam barzah, masa kita nazar, siapa nak tolong? Isteri tengok je, anak tengok, lebih-lebih mengajar, mengucap La ilaha illallah, ajar ucap. Sakit kita yang tanggung, seksanya kita yang tanggung. Lihat TV yang Allah nampakkan ketika nak nazar, kita yang tanggung. Jadi kalau kita tak buat persediaan dari sekarang, siapa nak tolong kita? Itu yang Allahumma hawin alaina fi taqratil maut wan najata minan nar wal af inda hisab. Kita minta supaya mati kita dalam husnul khatimah. Kita dihisab dengan hisab yang dimudahkan. Itu yang S yang kedua. Dan yang ketiga, kita mengetahui sirah Rasulullah. Kalau tak kenal, tak cinta. Macam kawan-kawan yang kita pernah jumpa sekali, tak mesra. Tapi kalau dah hari-hari ngetih, petang-petang ngetih, sana sembang sini, mesra tak? Mesra. Tegur, sembang sekejap, walaupun sibuk, sembang. Kadang-kadang dalam kereta pun selisih, buka cermin, sembang kejap, merengendi. Pasal mesra. Apatah lagi kita dengan Rasulullah SAW, yang tak pernah kita lihat, yang tak pernah kita dengar suaranya, yang tak pernah kita bercakap bersama dengannya, yang kita tak pernah dengar nasihat dan sebagainya. Tapi kerinduan kita, hajat kita, kita mohon supaya kita berjumpa dengan Rasulullah SAW di akhirat, insyaAllah. Ya, dan yang keempat, ialah kita punya solat kita. Alhamdulillah, saya percaya tuan-tuan tak ada masalah dengan solat. Tapi cuma kita nak perbaiki. Khusyuk tu yang susah. Ya, khusyuk tu yang susah. Itu sebab Rasulullah menegur Muaz bin Jabal yang masa-masa beliau menjadi imam, supaya tidak menzalimi para jemaah
selalu saya sebut di masjid-masjid lain. Kerana yang belakang kita tu ramai. Ada yang tak sihat, ada yang ada urusan, ada yang anak menangis, ada yang temu janji. Jadi bukan cepat, ringkaskan sembahyang kita, ambil yang fardu dan yang sunat, tetapi meraihkan jemaah kita supaya jemaah kita lebih ramai. Saya bagi contoh, ya, masa saya sihat, okey, kau bacalah panjang macam mana. Tapi bila tak sihat ni, bila baca panjang je rasa goyang. Ya, mumun. Jadi jangan sampai tumbang. Tengok. Orang alim yang tengah ceramah meninggal, yang tengah semayang meninggal, yang tengah berdoa meninggal, yang tengah baca Yasin meninggal. Yalah. Jadi itu adalah husnul khatimah. Yang akhir sekali ialah kita melakukan segala sunnah Rasulullah. Inilah setiap lepas jemaah Rasulullah tazkirah sedikit, rajin menyampaikan ilmu. Sahabat-sahabat pula ramai rajin mendengar, mendapat satu perkataan, satu pelajaran dari satu persatu untuk diamalkan. Jadi walaupun sedikit, satu hadis yang Rasulullah sampaikan, macam tadi saya sampaikan satu ayat, kita buat, suruh yang baik, tegah yang mungkar, walaupun terutamanya keluarga kita. Jadi terima kasih banyak di atas kehadiran tuan-tuan, puan-puan, ya, yang saya sanggup berikan sedikit pada malam ni di atas kesihatan saya yang belum berapa pulih. Tapi dengan kehendak, ya, Tuan Imam telefon saya, ya, sahabat-sahabat lain telefon saya kata insyaAllah saya cuba. Jadi di atas kehadiran tuan-tuan, saya ucapkan terima kasih, diberkati Allah, dan mudah-mudahan kita semua digolongkan orang-orang yang, ya, termasuk mendapat syafaat dari Allah dan Rasul insyaAllah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma arhamna bil Qur'an واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Salah silap saya mohon maaf.